Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Ramadan. Hari yang ketiga ini. So, dah lama dah The Teacher tak upload video dekat channel. Hari ni saya nak kongsi sikit lah tentang beberapa perubahan pada jentera MT-15 saya ni yang saya dah buat sebelum puasa tu lagi. Dan saya ada baru buat juga yang terbaru ni. Yang pertama, saya tukar baju dia. Saya buat decal yang baru untuk Moto MT-15 ni. Ada color scheme baru dengan design yang baru, nak bagi nampak segar sikit. Yang kedua, saya telah install center stand, ataupun kita sebut main stand, ataupun dalam bahasa Melayu kita sebut tongkat tengah tu. Yang seperti yang kita tahu, MT-15 ni tak ada tongkat tengah kan. So saya install tongkat tengah atau main stand ni untuk MT-15 ni menggunakan tongkat tengah Moto FZ 150. So kita tengok sekali imbas dulu perubahan yang dah berlaku pada motor saya, dan apakah ataupun berapakah kos yang kita dah habis untuk buat beberapa perubahan yang baru ni. Jom check it out. Okey, kalau tengok ni daripada tepi, sedikit perubahan. Saya menggunakan decal design Red Bull. Okey, kita ambil jauh sikit. Okey, kita ambil dekat, kita close up sikit. Okey, menggunakan stiker decal sepenuhnya. Okay, untuk cover part-part tertentu daripada belakang sampai ke depan, sampai ke bawah juga belly pan tu. Okey, kemudian kita ke magat depan pun sama, cuma saya ambil yang depan saja, yang belakang kita tak letak sebab tak nampak apa kan kalau letak kat belakang tu, yang magat yang belakang ni. So begitu dekat headlamp ni. Headlamp ni saya tampal sebelah saja, sebab sebelah ni saya nampak stiker yang saya order daripada Shopee dulu ni pun nampak cun je kat situ kan. So saya tak nak kacau lah, biarkan jadi kat situ. Dan daripada side tepi ni pula, di sebelah kiri pun sama. Okey, kita buat. Alright. Okey, itu juga sampai ke bawah dan ke belakang. Okey, so itulah orang kata new look ataupun wajah baru kepada MT-15 The Teacher. Seperti yang saya dah maklumkan dulu dalam video-video yang lama dulu, saya nak tukar baju dia kan. So ni kita dah tukar baju dia. So kalau kita tengok daripada pandangan jauh tu, gitulah rupa dia. Okey, yang kedua saya nak kongsi tentang pemasangan center stand tadi. Kalau perhatikan betul-betul center stand tu. Okey, saya dah pasang center stand tu daripada tepi, daripada bawah ni. Okey, menggunakan center stand FZ 150. Okey, Yamaha FZ tu. Spring tu saya gunakan spring Moto Chris. Dia panjang sikit, perhatikan. Okey, yang kuning tu tu span saya tampal. Ada tujuannya saya tampal kat situ. Okey, kita tengok daripada side sebelah sana pula. Okey, ni memang cun. Body motor pun jadi tegak bila kita dah pakai center stand ni. Cumanya kalau kita perhatikan
Kalau siapa-siapa yang berminat nak buat DIY sendiri kat rumah, saya DIY sendiri je ni center stand ni. Make sure beli je dekat Shopee center stand FZ. Ni center stand, tapi kena ingat beli center stand ni kena beli juga aksesori dia yang lain. Yang pertama ni yang saya tunjukkan ni, shaft dia ni, shaft besi ni. Kalau kita beli center stand, dia memang tak bagi free shaft tu. Kita kena beli shaft tu sendiri. Kalau tak ada shaft tu, macam mana nak gantung center stand tu dekat bawah tu? So kena ada shaft tu. So yang kedua, selain daripada center stand tu juga, kita kena beli pin dia. Tu, kau dapat perhatikan, nampak ke tak ni? Pada sini saya cuba nak close up kan. Ni pin besi ni. Pin besi ni untuk kita lock shaft tu tadi. Okey. Bila kita dah pasang shaft tu, masukkan center stand tu, kita lock dengan pin ni. Murah je harga dia. So boleh pasang sendiri je dekat rumah. Sebab kalau kita perhatikan betul-betul dekat bawah motor kita ni memang dah ada lubang. Ada lubang besi ni dengan lubang yang kat sana ni. Okey. Dia ada dua lubang kat sana. Tengok betul-betul ada dua lubang. Lubang yang sebelah atas, bukan lubang yang sebelah bawah. Di sana tu, lubang tu memang dah ngam-ngam dah untuk center stand. So masukkan je lah center stand ni, tolak je shaft tu sampai habis, ketuk sikit, kemudian lock dia dengan pin ni. Tu je. Cumanya yang agak susah sikit bila kita nak pasang ni lah, nak pasang spring ni, sebab dia pendek kan sebelum kita tarik dia tu. Jadi kena guna kudrat sikit lah. Cari screwdriver panjang tu, tarik lah. Dia pun ada lubang dekat atas ni, boleh sangkut dekat atas ni, lubang untuk center stand ni. Masukkan spring kat situ, sangkut, dan selesai. Okey, mesti ada yang tertanya-tanya, span ni apa guna je ni? Span ni saya DIY sendiri. Sebab bila saya buat single stand, kita naikkan stand ni ke atas, besi yang ada di belakang ni, plate besi yang ada dekat belakang ni, kita tunjuk sebelah sini lah, senang. Okey, plate besi ni, ni dia akan terkena pada ini, besi ni. Bila kita tutup dia, so dia jadi nampak tak cantik sikit lah. Mungkin kalau kita ride motor jauh-jauh ke, dia akan terentak ketek-ketek bunyi macam tu. So saya letakkan span tu. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan gegaran tu lah. Tak nak bagi bunyi bising besi tu. Tu. So ini kedudukan dia bila kita double stand kan dia. Kan? Okay. Nampak balance motor. Tayar belakang pun berpusing, boleh kita pusing. Okey, tak ada masalah, tak ada sangkut apa-apa pun. Okey, kita boleh pusing macam biasa tayar tanpa ada sangkut. Dan bila kita turunkan center stand tu pun, cuba saya turunkan sekejap. Okey, pertama sekali kita turunkan dekat center stand. Okey, kita tolak motor kita ke depan. Okey, nampak tak? Dia agak tersagat sikit ke lantai. Sebab apa? Dia spring dia tu tadi. Spring tu tadi dia menegang kan. So kita angkat je lah naik. Okey. Tolak sikit ke atas macam tu. So angkat. Kalau perhatikan, tak kena rantai pun, tak kena tayar pun. Okey, di sebelah sana pun sama juga, tak kena rantai dan tak kena tayar. Tapi kalau perhatikan, kalau saya cakap tadi, tu fungsi span tu yang ada dekat situ. Okay, dia menampung, tak nak bunyi, tak nak bagi ada getaran. Kalau perasan, tu span tu dia melindungi daripada berlakunya gegaran. Okey, so kita double standkan dia balik.
Okey. Angkat balik. Okey. Semudah 1 2 3 saja. So dekat situ dah selesai kita punya review untuk hari ni tentang color scheme baru dengan center stand. So kita ke part yang terakhir. Part yang terakhir apa? Okey, mesti masing-masing nak tahu berapa kos kan untuk buat semua ni. Okey, untuk decal tu saya buat dengan sticky D8, STICKY huruf D kemudian nombor 8. Cari je dekat Facebook ke dekat Instagram ke, ada. Dia ada banyak koleksi. Kalau kita tak nak buat koleksi kita sendiri pun, tak nak buat design kita sendiri pun, boleh pakai je design diorang. Diorang akan ukur siap-siap dan pergi hantar. Dan modal dia pun tak keras sangat. Okey, di bawah RM500. Harga yang tepat boleh contact diorang lah. Tapi untuk tukar sebiji motor macam ni, kosnya tak sampai 500 pun. So jimat lah bagi saya. Sebab saya dah tanya beberapa tempat, sampai nak 1000 lebih pun ada. Ada yang 800, 900. So saya rasa sticky D8 ni, sticky D8 ni lebih, orang kata apa, berbaloi lah, berpatutan harga dia, kalau nak compare dengan yang lain. Okay. Dan saya berpuas hati dengan hasil kerjanya. Pemasangannya pun kemas. Cuma kita kena tinggal motor lah dekat rumah dia. Dia pasang dalam 3 hingga 5 jam, bergantung kepada cuaca dan bergantung kepada design yang kita pilih tu. Cumanya saya nasihatkan kepada sesiapa yang nak hantar motor untuk pasang decal ni, make sure basuh motor bersih-bersih dulu, dan jangan, orang kata, jangan polish motor tu. Sebab ada part-part tertentu dekat motor ni yang kalau kita polish, dia stiker tu susah nak melekat. Terutama sekali kalau part yang dekat sini. Ni, yang ni, yang rubber ni. Rubber ni memang susah melekat. Kalau dekat body macam ni tak ada masalah. Okey. Jadi jangan bagi apa tu, orang yang kedai spa yang basuh motor tu ke, ataupun kita yang basuh motor tu nanti untuk polish kawasan-kawasan sini, nak bagi dia nampak kilat kan, selalu kita letak coating ke dan sebagainya. Jangan. Okey. Lepas tu, lepas dah wrap siap, dah pasang decal siap-siap, kalau nak hantar kedai spray untuk spray clear pun digalakkan. Okey. Yang kedua pula, dari segi kos pemasangan untuk main stand tu, double stand tu saya kos dia murah saja. Saya beli double stand FZ tu dekat Shopee hanya RM35 saja, termasuk post, sebab free postage kan. Kemudian spring tu RM3, spring crease spring motor crease. Shaft tu RM2, shaft besi tu. Dan pin tu 50 sen je. So modalnya tak sampai RM50 pun. Kita boleh pasang sendiri kat rumah. Saya dah tengok dalam grup MT, ada yang pergi pasang kat kedai sampai RM70 kan. Betul lah tu, upah dia pasang lah kot mungkin RM20 tu. Tapi saya rasa benda-benda macam ni kita tak payah hantar kedai lah. Okay. Mungkin kalau nak hantar kedai pun masih nak pasang spring tu je. Spring tu sebab dia ketat sikit. Kalau kita tak ada tools, mungkin kita nak kena minta bantuan pomen yang pandai lah untuk buat. Yang lain, kalau setakat nak pasang double stand tu, main stand tu, kita boleh pasang sendiri lah kalau kita ada tools yang sesuai dekat rumah. Okay. So setakat ini saja perkongsian saya untuk kali ni. Diharap apa yang saya kongsikan ni dapat memberikan input yang baik, input yang berguna. Boleh kita sharekan dalam komuniti kita, pengguna-pengguna MT15 yang berminat untuk menambah sedikit aksesori tambahan pada motor masing-masing. Bukan apa, double stand ni saya rasa penting lah kalau kita nak parking kat mana-mana, untuk menjaga kita punya tayar tu kan daripada makan sebelah. Dan lagi satu, saya rasa lagi stable lah kalau kita pakai double stand tu. Untuk baju baru motor tu terpulang kepada bajet masing-masing lah. Okay, kalau ada bajet boleh buat. Okay, sekali lagi saya review daripada belakang. Tengok motor
dalam keadaan seimbang, center, tak ada sengit dan sebagainya. Jadi double stand yang kita pasang tu memang betul-betul orang kata apa, berada dalam posisi yang baik lah. Okey, itu saja untuk kali ini. Terima kasih banyak-banyak pada yang sudi menonton sampai habis. Jangan lupa share, jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada yang mana dah subscribe saya punya channel tu. Maaf lah, konten pun tak banyak lately ni sebab kerja kan. Dan insyaAllah next time kita akan kongsi lagi ada apa-apa info baru ataupun input baru ataupun apa-apa yang baru tentang motor ni yang saya dah buat ataupun yang saya pelajari, yang kita tengok dalam grup yang kita belajar benda-benda baru untuk tatapan semua subscriber dan semua viewer yang tengok lah. Okay, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi kepada semua yang dah subscribe. Terima kasih juga kepada semua yang dah tengok, yang dah like, yang nak komen, saya alu-alukan. Dan salam Ramadan. Semoga Ramadan kali ini bukan Ramadan yang terakhir untuk kita semua, dan kita diberikan pahala berpuasa, dan pahala beribadat puasa dengan ganjaran yang sepenuhnya, dan kehidupan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.